Pada dapatan yang kita perolehi sehingga kini, iaitu 8 Mei, 436,944 kes kumulatif telah direkodkan sepanjang gelombang 1, 2 dan 3 sehingga Mei 8, 21. Dan pada minggu epid ke-18 iaitu minggu lepas, kita telah mengesan ataupun merekodkan kes sebanyak 25,350, di mana purata harian ialah 3,621 kes. Dan apabila bandingkan dengan minggu epid ke-17 iaitu minggu 18 epid, ada kenaikan sebanyak 18.8% kes direkodkan. Dan peningkatan kes telah pun dikesan sejak 5 minggu yang lepas, sejak epid ke-14. Untuk aktif kes, kita dapati bahawa pada minggu ke-18 sebanyak 32,952 aktif kes dikesan, dan seperti yang saya sebut tadi, ada peningkatan aktif kes sebanyak 23% daripada minggu epid ke-17. Dan untuk kes-kes yang telah sembuh, 91.3% daripada semua kes kumulatif, iaitu 398,723 kes sembuh daripada total kumulatif 436,944. Untuk kematian, data kematian telah menunjukkan fatality rate 0.38% pada 8 bulan Mei 2021, iaitu 1,657 kumulatif kematian. Dan pada minggu ke-18 epid sahaja, 136 kes kematian direkodkan, di mana purata harian 19 kes kematian sehari pada minggu epid ke-18. Dan jika dibandingkan dengan minggu epid ke-17, peningkatan sebanyak 43% number ataupun jumlah kematian yang telah pun direkodkan. Dan kita telah melihat bahawa sejak 6 minggu lepas, sejak minggu epid 12, terdapat peningkatan kes-kes kematian yang direkodkan. Untuk kes di ICU, pada 8 Mei, 393 kes berada di ICU, dan average kes pada minggu epid ke-18 ialah 355 kes berada di ICU, di mana berbandingan dengan minggu epid ke-17, kenaikan sebanyak 15.3% mereka yang berada di ICU. Dan kita telah lihat bahawa sejak minggu ke-7 ataupun 7 minggu yang lepas, sejak minggu epid ke-11, terdapat peningkatan kes-kes yang berada di ICU. Kes-kes yang memerlukan ventilator ataupun ventilation, pada Mei 8 hari bulan 2021, seramai 210 kes yang berada di ICU perlukan ventilator, dan untuk minggu epid ke-17 terdapat peningkatan kes yang menggunakan ventilator, iaitu 192 purata. Dan kita telah juga melihat bahawa kes-kes ICU yang memerlukan ventilation yang telah kita perhatikan sejak 7 minggu lepas, iaitu minggu epid ke-11, terdapat peningkatan. Untuk testing capacity, kita ingin maklumkan bahawa sehingga 8 Mei 2021, sejumlah 9,980,413 jumlah tes ujian dilaksanakan. Untuk minggu epid ke-18, 498,193 ujian telah dilaksanakan, di mana average sehari 71,170 tes dilaksanakan di lapangan. Ini jika dibandingkan dengan minggu epid ke-17, terdapat peningkatan 3.6% ujian dilakukan berbanding dengan minggu ke-18. Untuk positivity rate minggu epid ke-18 ialah sebanyak 5.1%, dan sejak minggu epid ke-17 hingga 18, kita telah pun tingkatkan kepada 0.7% increase in positivity rate. Untuk summary kepada kes-kes yang direkodkan, cumulative case naik 62%, new cases naik 18%, cumulative death naik 89%, daily death naik 43%,
ICU utilization average naik 15.3%. Pesakit yang gunakan ventilator 30% kenaikan. COVID test juga kita telah tingkatkan iaitu 36%, dan positivity rate juga daripada 44% kepada 51% minggu April ke-18. Untuk itu sehingga kini, sehingga 8 Mei 2021, current RT yang direkodkan ialah 1.14. Ini bermaksud kalau 10 orang dijangkiti, dia akan menjangkiti 14 yang lain. Dan untuk minggu ke-18 ada kenaikan RT iaitu 0.4%. Maksud RT value di atas 1 bermakna itu indicate that potential for continued transmission of SARS virus COVID-2 dan resurgence of cases boleh berlaku. Dan purata RT dalam negara kita ialah seperti semalam tadi 1.14. Untuk kluster yang telah direkodkan sehingga 8 Mei iaitu 1,775 cumulative cluster, di mana 429 currently adalah active cluster, dan ini menunjukkan terdapat 34 kluster penambahan berbanding minggu sebelum itu, penambahan 8.6%. 72 kluster telah pun ditutup ataupun tamat minggu 18, dan kita dapati bahawa ada peningkatan 67% kluster yang ditamatkan sejak minggu sebelum itu. Jadi pada minggu 18 terdapat 106 kluster baru wujud pada aktif 18. Untuk itu saya ingin maklumkan bahawa 44 kluster baru didapati daripada workplace atau tempat kerja iaitu 41.5%, 33 kluster iaitu 31.2% daripada komuniti, 19 kes iaitu 17.9% daripada sektor pendidikan yang terdiri pada subkluster KPM, KPT, kementerian-kementerian lain, dan juga pusat pendidikan milik kerajaan negeri. 8 kes ataupun 8 kluster ataupun 7.6% daripada aktiviti keagamaan, 1 kluster iaitu 0.9% daripada center detention iaitu pusat tahanan, dan 1 kluster iaitu 0.9% daripada kumpulan berisiko tinggi. Untuk itu kluster dalam negara kita sejak minggu ke-18 ialah 106 kluster baru berbanding 86 yang direkodkan kluster pada minggu April ke-17. Untuk itu COVID-19 Movement Control Order telah pun kita laksanakan sebanyak 86 lokaliti telah pun diletakkan di bawah EMCO ataupun Enhanced MCO daripada 2 Mei hingga 8 Mei, iaitu 32 lokaliti di Pahang, 21 lokaliti di Sarawak, 18 lokaliti di Sabah, 7 lokaliti di Kelantan, 2 lokaliti di Terengganu, 2 lokaliti di Johor, dan 1 lokaliti di Melaka, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Itu adalah tempat-tempat di mana kita adakan Enhanced MCO, EMCO. Dan dimaklumkan negeri-negeri yang diletakkan di bawah PKP seperti Negeri Kelantan, keseluruhan daerah, 6 di Kedah, 3 di Pulau Pinang, Selangor 6 daerah, Johor 3 daerah tanpa 1 Keluang, dan itu di Johor. Jadi akhir sekali saya ingin maklumkan bahawa kapasiti hospital kita sekarang ni, kita dapati bahawa penggunaan katil hospital untuk COVID-19 atau suspected atau probable sebanyak 4,866 kes. Untuk PKRC ataupun Low Risk Quarantine Treatment Center, katil yang disediakan ialah sebanyak 11,403 yang telah pun dimuatkan untuk sakit ini. Dan untuk detention center kita letakkan sebanyak 3,100 tempat. Total bed untuk COVID-19 67% average, untuk low risk 49%, dan untuk detention center 7% saja. Untuk ICU bed kita ada
occupied oleh kes COVID sebanyak 540, ventilator yang digunakan untuk COVID-19 300 sekarang ini.